Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Hakim Rahman dalam Awani Pagi. Baik, apabila kita dengar perkataan sukan luncur bermotor ni, dia macam jarang-jarang dengar, tak biasa dengar kan. Tapi sebenarnya sukan luncur bermotor ni ataupun nama yang lebih familiar adalah sebenarnya paramotor. Dan di belakang saya ni adalah salah satu contoh paramotor. Sukan paramotor ni dikategorikan sebagai sukan lasak sikit. Dan dia adalah risiko dia, adalah keseronokan dia, tapi ada juga langkah-langkah keselamatan yang diambil. Tapi saya sebenarnya walaupun dah pakai baju nak terbang ni sebenarnya, tapi saya belum boleh terbang lagi. Cuma untuk bercakap lebih lanjut, saya nak bertanya dengan orang yang lebih berpengalaman. Sebab alang-alang kat sini ada mesin dia dekat sini, ada juga orang dia. Okey, Kimi ni salah seorang penggiat sukan lasak paramotor. Jadi Kimi boleh kongsi sikit apa sebenarnya sukan lasak paramotor ni? Actually paramotor ni basically kita ada payung dengan ada engine. Basically yang ni adalah contoh tandem set. Kita ada trike, paramotor trike. Palit di belakang, passenger di depan. So basically cara terbang simple lah. Kita ada engine, just control dia punya speed, RPM. Lagi tinggi RPM, lagi laju kita terbang lah ke atas dan ke depan. Dan so this strike macam gini je lah. Di belah belakang ni sebenarnya simple. Ada engine dia. Engine dia. Engine ni yang kita pelik sebab dah jadi macam pesawat ringan lah. Sebab ada engine, ada payung terjun. Engine ni macam mana? Dia berapa kuasa tujahan dia, berapa jauh boleh pergi? Ni saya tengok tank minyak pun agak banyak ni. Tank minyak ni dia boleh isi maksimum dalam 35 liter. Kuasa enjin ni dah 500cc. 500cc. So enjin ni kita panggil Rotax lah. Biasanya kapal terbang kecil ultralight pun pakainya yang sama. Walaupun kita pakai parachute kan, tapi dia pakai payung yang sama. So ketinggian macam rekod kita boleh terbang kalau ikut tak ada masalah notem, masalah kapal terbang airport apa, 10,000 kaki pun boleh terbang, tak ada masalah. 10,000 kaki. Tapi normally paramotor ni kita terbang rendah je. Puan tengok view. Low flying, terbang rendah-rendah, kejar lembu ke. Tapi kalau 10,000 kaki tu dah boleh orang kata apa, menggapai awan dah tu. Menggapai awan. Biasa kat Malaysia ni 4,000 kaki dah masuk awan dah. 3,000 kaki, 4,000 kaki dah masuk awan. Tapi kita biasa terbang rendah lah, tak terbang tinggi. Okey Kimi, apa beza? Sebab biasanya sukan paramotor ni orang macam tak berapa familiar, tak ramai yang tahu kan. Tapi bila sebut paragliding pula macam orang tahu pula. Jadi apa bezanya? Sebab Kimi pun dua-dua pernah. Okey. Ni namanya glider. So basically kita terbang, ni kita punya wing lah, kita punya glider. Dia akan buat kita terbang. Basically paragliding dengan paramotor ni sama glider dia. Cuma dia sikit trimming lain sikit lah. Tapi dia punya konsep idea flying sama. Cuma paragliding ni kita terjun pada bukit. Terjun pada bukit pada high ground kan. Terjun bukit, cari angin panas, terbang naik tinggi, terbang lagi naik tinggi. Itu paragliding. So kalau macam paramotor pula, kita terbang dari bawah. Dari bawah kapal terbang dari ground bawah. To air. Tekan ground to air. Macam paragliding ni pada bukit to ground. So ni different kind of fun lah. Kalau macam paramotor boleh terbang low flying, terbang mana-mana suka hati lah, terbang. Dan kalau paragliding dia bergantung kepada angin. Tapi kalau betul. paramotor ni tak ada anywhere, angin. Anytime, anywhere. Kalau macam paragliding ni biasa kita main tengah hari. Paramotor ni macam sekarang petang-petang kita terbang, tu yang best tu. Paramotor kan, terbang low flying, terbang pergi mana-mana suka hati kan. Macam kapal terbang. Menarik. Lagi satu, ada berapa jenis? Sebab saya nampak tadi ada satu paramotor yang ada roda. Lepas tu ada satu lagi yang tak ada roda. Okey, mari ke sini pula. Ke sini, ke tempat lain pula. So basically paramotor ni kita ada trike, satu lagi foot launch. Yang tadi tu trike tu kita panggil trike. Tandem trike. So dia trike dengan satu passenger. Pasal berdua lah. Yang ni pula kita panggil foot launch. Yang ni dia lagi fun lah. Kita panggil lebih fun. Tapi orang nampak macam tak ada tayar ni macam susah kan. Tapi actually ni lagi fun. Kenapa dia lebih agile? Boleh buat start, boleh buat pusing-pusing. Dia lebih agile lah. Tu pun boleh juga, tapi dia kurang agile. Ini kita panggil foot launch. Basically seorang je lah. Kenapa dia panggil foot launch? Basically kita akan launch atas kaki, pakai kat belakang macam berdiri, inflate glider, lepas tu tekan minyak, terbang. Okey, tadi saya Kimi cakap ada mesin dia yang kuasa kuda dia sampai 500cc. Kalau convert ke kilometer ataupun speed kat jalan raya tu, berapa selaju dia pergi tu? Okey, yang pernah saya terbang, kalau pasal kita glider kita ada trimmer.
Jadi kita ada dua jenis yang control speed, tiga faktor control speed. Satu, kita punya engine. Okey. Second, kita punya payung. Third, arah angin. Okey. For example, kalau kita terbang menghadap angin depan katakan 30 km/h, payung kita punya speed katakan average 30, kita tak bergerak tekan minyak sikit naik ke depan. Kalau kata payung kita 30 km sejam string speed, angin 30, dia 60, tambah engine lagi boleh pergi 80. Tapi macam saya punya, rekod saya lah, saya pernah terbang paragliding. Kalau paragliding saya punya rekod paling laju saya pernah terbang 115 km sejam. Angin dari belakang full speed 115. Kalau macam paramotor saya punya max speed saya pernah terbang 85. Downwind lah, masa angin tengah kuat kan, angin tengah kuat, kita pergi ikut arah angin, tekan minyak lagi 85. Tapi kalau ikut Kimi dah cuba dua-dua sukan ni, mana yang lebih memberi orang kata apa, keterujaan, keseronokan maksimum lah? Bagi saya dua-dua pun fun. Dia lain lah, tak sama. Macam paragliding ni dia lebih senyap. Kita macam enjoy bunyi angin, kita sorang-sorang ke atas, terbang tinggi. Paramotor ni dia punya nikmat dia lain sikit. Kita terbang rendah. Terbang rendah anytime, anywhere. Terbang rendah, Itu yang terbang. seronok tu. Sebab sekarang ni nak beli tiket flight, kena tunggu, kena cari tarikh waktu tertentu. Tapi sekarang kalau ada paramotor ni anytime anywhere. Paramotor is anytime anywhere, itu inverted comma lah kan. Dengan syarat tertentu lah. Kenapa? Pasal kita ni ada airspace kan, bukan Malaysia ni. Airspace ada di area tak boleh terbang, airport tak boleh terbang, kawasan askar tak boleh terbang. So before to fly, we kena tahu no time lah. We minta no time pada CM. Make sure kita ada tak langgar apa-apa ruang udara punya. Adalah certain garis panduan yang perlu kita ikut. Kena ikut dah. Bila cakap asal garis panduan tu, saya terfikir pula itu dari segi peraturan undang-undang tu, garis panduan yang ditetapkan oleh DCA ataupun CAM. Tapi daripada segi safety punya, sebab kadang-kadang orang ni sebab dia dah masuk kategori sukan ekstrim. Jadi orang macam terfikir daripada segi keselamatan apa safety measure yang ada yang untuk sukan paramotor ni. Macam for example paramotor ni, first of course kita ada licensing system lah. Kita basically MSAF adalah government body federation. Semua klub-klub dalam Malaysia ni, paramotor, paragliding, skydiving, hot air balloon, apa-apa yang terbang yang non commercial, dia bawa MSAF. Dia yang regulate semua licensing system, SOP dia yang regulate. So dia control kita punya regulations. Itu dari segi regulation lah. Daripada segi club, daripada segi flying, basically macam paramotor ni, basically kita attach to parachute. Dalam bahasa kasar parachute lah, tapi dalam bahasa paragliding kita panggil glider. Yang dia punya itu tadi, sayap tu lah. Yang tadi tu lah. Kita panggil glider. Kenapa glider? Pasal parachute basically to descend, turun bawah. Glider is fly. So kita boleh fly, terbang yang atas, turun bawah, kiri kanan kan. So one of the best thing pasal paramotor ni, kalau enjin mati pun kita boleh terbang lagi. Bergantung dengan situasi tertentu lah. Maksudnya angin yang membantu. Macam dia angin tu faktor lain. Saya tak kira faktor kita tengah terbang, short, enjin mati. Enjin mati kita terbang lagi. Pasal parachute tu dia always inflated, dia terbang glide down je. So dia ni thrust ni dia membantu kita untuk naik ke atas. Airborne. But flying, enjin mati kita akan glide down je terus. So actually in terms of safety dalam air sports ni, paramotor actually very safe. Cuma mindset orang lah. Dan dia bila sebut pasal perlukan license, perlukan of course training hours yang mencukupi before you can operate paramotor. Betul. Tapi untuk orang yang nak merasai, orang kata apa, tak pernah experience terbang seperti burung helang dengan bird eye view di atas tu. Saya rasa tinggi paramotor ni naik macam bird eye view tinggi kan. Betul, Bila lagi nak rasa macam burung kan. Jadi kalau untuk berdua, kalau tak ada lesen, macam saya tak ada lesen, tak ada kemahiran, tak ada apa, saya nak naik macam mana? Ada tandem? Ada, kita ada buat offer tandem service, tapi based on booking lah, pasal depends on availability of pilot. Biasanya kita buat dalam 10 to 15 minutes. Average depends on area, biasa 2.5 sampai 300 lah dalam 15 minit terbang airborne. Menarik sebenarnya sebab sukan paramotor ataupun sukan ekstrim paramotor ni tak banyak ada di mana-mana tau. Ya, betul. Antara yang aktif contoh di Johor ni ada SPC, Southern Paramotor Club. Mereka ni antara yang aktif dengan kegiatan ataupun aktiviti sukan lasak paramotor ni. Jadi kalau anda nak cuba-cuba, bolehlah cari mereka kat Facebook. Satu lagi, saya bila Kimi dah sebut pasal tandem tu, saya nak tengok juga sebab ada perubahan mesin ni. Nak tengok juga macam mana untuk orang penumpang tu naik. So kita back to our first thing kita tengok tadi kan. Basically this is tandem track lah. Kita buat tandem. So
Apa we have to do? Okay, saya akan bagi awak pakai lah Alang lah. Alang-alang. Terus duduk lah. So basically this is passenger seat. So Kat sini lah saya duduk ni. okey boleh duduk. Tangan masuk sini. Duduk terus. Duduk terus. Kita test. Allah. Aduh, sakit Aduh. tu. Kita duduk terus. Tangan masuk dalam ni. So basically ni kita panggil harness lah. Passenger harness. So kita ada buckle system. Buckle dia kat sini. Sekejap. Tutup. Sebelah lagi sekejap lah. Ni kita punya safety buckle lah. Safety buckle. Ni first buckle. Diikat kat apa? Kiri. Lepas tu ni kanan. Kimi, biasa kalau untuk tandem ni, passenger yang duduk depan ni ada limit tertentu tak? Maksudnya dari segi tinggi, dari segi berat. Biasanya kita limit dia about 120 kilo lah. Oh, 120 selamat kilo. lepas. Boleh lagi. Tapi kita pun tengok condition jugalah kan. Okay. So simple as that. So we are ready to fly. Oh, untuk passenger ini sajalah. Itu saja. Untuk enjoy the view and relax. Okey, tadi Kimi dah bawa saya merasai keseronokan keterujaan naik paramotor ni sampai saya out of words lah ni. Tak tahu nak cakap apa dah. So Kimi, thank you so much. Welcome. So lepas habis tu ni kerja lipat-lipat semua ni biasanya Biasalah. operator paramotor lah yang buat. Operator lah. Kita Baik. buat sendiri lah. Kita punya live. Semua satu lagi, saya tak tahu tadi ke atas tu berapa tinggi kita naik sebenarnya. Tadi kita naik tak tinggi, dalam 300 kaki lah. Kita main low flying tapi cukup lah untuk enjoy. Cukup cantik. Yang penting saya dapat tengok macam-macam daripada sebab kita kat Pasir Gudang ni, dia dekat dengan saya nampak Singapura di sebelah sana. Ada lapangan terbang Seletar tadi kan? Seletar ya. Seletar Airport Seletar. Lepas tu nampak kita dah sebelah dengan menara Majlis Pembandaran Pasir Gudang tadi sebenarnya. Jadi itu antara experience yang anda boleh rasai jika anda mencuba sukan paramotor ini. Kalau tak ada lesen, tak ada kata apa kemahiran dia, tak apa, boleh tandem je macam saya buat. Ya. Abang macam Kimi ni sentiasa ada untuk membantu. Okey. Thank you so much. Okay, no Thank problem you so bro. much. Okay. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Oh gitu. Sampai ke British Sport. Pada mulanya kita rasa apa, berdebar juga, tetapi but whatever it is different from free fall dengan juga yang ni di atas sana tadi, because they take the sharp corner tu, wah itu memang rasa apa, but other than that it's okay, it's a beautiful, to me it's a good sport.
Hari ini saya masih lagi berada di laman ekstrim Pasir Gudang, tempat di mana kebanyakan penggiat sukan lasak SPC dari bawah kelab Sultan Paramotor Club ni, mereka membuat latihan dan ataupun bermain dengan paramotor seperti yang berada di belakang saya ini. Dan sebenarnya sukan paramotor ini bukan hanya untuk kelompok tertentu saja, di mana untuk penggiat sukan tertentu. Kita macam tengok sebelum ni ada geng biskal saja, geng motor, geng hiking saja. Tapi tidak, sebenarnya sukan paramotor ni sebenarnya sukan untuk semua. Dan untuk kita bercakap lebih lanjut, saya nak bersama dengan penasihat Sultan Paramotor Club SPC, tak lain tidak bukan Datuk Khalil. Datuk Khalil ni kalau orang Johor ingat, sebelum ni mesti ingatlah, bekas Ketua Polis Johor, sekarang ni penasihat SPC Sultan Paramotor Club. Assalamualaikum Datuk, apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi. Macam mana cuaca hari ni? Okey? Oh, cuaca sihat, alhamdulillah, bagus. Okey. Datuk, macam mana Datuk sendiri dah experience, dah try naik paramotor tandem ni. Macam mana Datuk lihat sukan ni, potensi dia untuk orang ramai mencuba? Mungkin ada yang sedikit skeptikal dengan sukan paramotor ni. Betul. Datuk sendiri experience. Apa pendapat Datuk? Sebelum saya cerita tentang prestasi, lebih baik saya cerita tentang Pengalaman saya diri tu. dulu. Kerana pada mulanya bila mereka pun datang jumpa saya, approach, kata suruh fly dan sebagainya, naik kiting ni, saya pun rasa serba salah. Memang betul saya pernah dulu, saya pernah buat free fall semasa dalam polis dulu, tetapi dah lama, dia punya break tu dah lama, but basically saya kata why not saya cuba at my age lah kan. At my age saya cubalah. Datuk muda lagi sebenarnya tau. yang pasal apa, yang the rest of the members di sini semua muda-muda. Jadi diorang beri semangat kepada saya. Saya kata okey, tak apa, why not saya cuba. So today I had a good try. Tetapi try tu orang kata pada mulanya tu memang betul lah. Kita tak benar, benda yang kita tak benar tu kita ada rasa macam skeptical lah. Yeah. Of course, as you say tadi. Tetapi bila saya dah up atas tu, rupanya the thing is that we know that benda ni safety dia tu ada. Safety dia ada. Nombor satu, okey, dia bukan para gliding, dia ada para motor. Maknanya apa-apa pun motor yang menggerakkannya. Dan on top of that, basically dia ada parachute dia, wing. So kita ada dua benda yang menjaga. Lima yang buat kita terus pada dua dada. Dan bila mendarat, kita tak gunakan kaki kita, melainkan kita buat solo. Tapi bila kita buat tandem, macam rakyat-rakyat nak naik dan sesiapa saja nak naik, dia apa, tayar ada. Dia macam basikal motosikal roda. Tiga roda. So just basically to me, saya rasa it's a good extreme safe sport. Dan satu aviation sport ni di negara kita ni belum satu benda yang orang kata berada pada satu tahap yang tinggi lah, seperti macam bola ke macam benda-benda lain. Tetapi I think Southern Paramotor ni is satu tip of the iceberg yang kita baru nak start, dan mudah-mudahan kita dah berbincang how to go about, macam mana kita punya future plan. Jadi kita pun kena terima kasih jugalah dengan MBPJ kerana telah memberi laman ekstrim ini untuk kita beriadah, berlatih, dan juga satu hari nanti kita punya perancangan ke hadapan bukan sahaja kita saja berseronok dengan sukan ni, kita nak buka ruang kepada masyarakat untuk bersama-sama. That one we call, satu hari kita akan kaji dia punya strategically how to go about, dari segi keselamatannya, dari segi participationnya. Satu hari kita akan buka as you say, cadangan kita buat open day satu hari untuk sukan ini. Menarik sebenarnya, sebab tadi pun masa Datuk Khalil mencuba para motor ni, tandem ni, sudah ada crowd orang ramai, orang di sekitar Pasir Gudang ni datang bertanya, menunjukkan minat. Jadi ini satu indikasi yang baiklah sebenarnya untuk orang lebih tahu, sebab orang ramai tak tahu tu kan. Betul. Tapi tu okey, satu lagi kita nak melihat kepada mungkin daripada segi tarikan pelancongan, sebab kita tahu apabila saya sendiri pun pernah cuba naik kan. Saya cuba naik dulu lah sebelum Datuk naik kan. So bila naik atas tu, saya dapat tengok pemandangan yang saya tak pernah nampak Pasir Gudang daripada kedudukan begitu. Maksudnya bird eye view. Dan ini saya tengok dia boleh ada potensi sebagai tarikan pelancongan. Kalau di Kuala Lumpur dulu ada pelancongan bawa pusing, naik pesawat ringan, naik helikopter pusing Kuala Lumpur, tapi sebenarnya ini peluang yang baik sebenarnya tahun melawat Johor 2021 tahun depan untuk digunakan sebagai salah satu tarikan pelancongan. Yes. Jadi sebenarnya berkaitan dengan tu Cik Luman. Kita tengok sekarang ni kita pun bekerjasama dengan Sukma Johor. Kita telah approach, jadi kita sanggup memberi apa saja bantuan yang kita boleh. And on top of that, sukan ni jangan anggap dia satu sukan yang kata membahaya dan takut. Tidak. Dia boleh satu sukan yang dia boleh menolong orang dengan cara begini.
kita bukan saja nak bersukan, kita ada buat interaction dengan bomber pun. Bomber dan penyelamat yang mana paramotor ni boleh digunakan pada masa-masa senang dan juga pada masa susah. Macam mana tu? Explain. Jadi pada masa senang kita beriadah lah. Betul. Itu normal. Itu berarti kita bersukan, kita galakkan orang bersukan dan sebagainya, dan kita membantu anak-anak muda kita ni untuk menjadi lebih, orang kata lebih apa orang kata, dia punya potential itu, dia punya tenaga itu dapat digunakan pada jalan yang betul. Dia tadi dia tak deviate jalan kepada benda yang tak betul lah. Semua tapi dan dalam pada itu juga kita tengok sekarang bila kenapa kita bekerjasama dengan bomber, kerana kita pun telah berinteraksi dan kita sanggup offer kita punya bantuan. Of course bomber dia ada macam-macam, dia punya peralatan dan sebagainya untuk menyelamat, itu tidak dinafikan, tapi supplementary kepada itu. Jadi kalau misalnya orang hilang ke apa ni dalam kawasan yang perlu apa, kita boleh guna paramotor untuk dapat scouting. Sebab paramotor dia ada kemampuan untuk terbang rendah dan stabil. Terbang rendah dan stabil. Jadi kita boleh assist dalam apa ni, dalam Search and rescue mission. Search and rescue mission. Oh, menarik sebenarnya sebab mungkin ialah kita tak terfikir kan sebuah sukan itu boleh digunakan sebagai aset ataupun alat sokongan dalam misi menyelamatkan nyawa sebenarnya. Sebab nak mencari, saya terbayang mungkin kalau contohlah minta jauh lah kan, ada orang hilang dekat hutan ke apa kan. Ya. Paramotor boleh terbang rendah atas pokok tu dan boleh melihat ke bawah tu dalam jarak 100 kaki, 200 kaki dan jarak yang selamat. Ini salah satu potensi dia. Datuk, lagi satu tu, apabila kita bercakap mengenai kegunaan kepelbagaian sukan paramotor ni, macam mana Datuk lihat kita boleh integratekan Sukma atau Melawat Johor dengan sukan paramotor ni? Apa yang kita boleh bayangkan, di mana kita boleh bayangkan in the future Datuk boleh bayangkan sukan paramotor ni? You see, di Dubai, dia punya paramotor team is so advanced that dia boleh buat orang kata show di atas tu pada waktu malam dengan bertukar-tukar lampu dan juga dan sebagainya. Itu adalah satu daya penarikan. If dekat Dubai boleh buat, dan kalau kita pun boleh buat, kita boleh buat. Kita di Permata Selatan mesti boleh buat. Pastinya. Jadi dengan cara begitu, apa-apa saja daya tarikan tu kita boleh buat formation tertentu untuk menarik minat orang kepada paramotor dan juga menarik penonton yang datang pada majlis atau tamasya sesuatu tu, untuk Sukma ke, untuk apa saja. Tapi basically is that prinsipalnya Southern Paramotor ni nak naikkan nama Southern Johor kita ni, satu, dan yang keduanya sukan paramotor satu negara. Betul. Kalau kebangkitan sukan ataupun pengenalan sukan paramotor ni mula dikenali, permulaannya kebangkitannya bermula di Johor lah tu SPC yang boleh menghidupkan kembali. Sebab sebelum ni pun ada, tapi macam-macam perkara yang berlaku, kita Johor SPC yang aktif untuk menghidupkan kembali. Baik, terima kasih banyak Datuk. Lepas ini kita nak lihat lagi mungkin kepada anda yang bukan sekadar nak mencuba, tapi sebenarnya nak melihat sukan paramotor ini sebagai mungkin punca pendapatan sampingan. Sebenarnya nak mengendalikan tu, boleh ajar orang tu, itu pun sumber income juga tu kan. Salah satu cabang ataupun poket-poket pendapatan, sumber ekonomi sebenarnya boleh kita explore. Baik, terima kasih banyak Datuk Khalil, penasihat SPC, berkongsi sedikit sebanyak mengenai potensi sukan paramotor ini yang digerakkan oleh Southern Paramotor Club. Tahniah, selamat maju jaya. Terima kasih. Lepas ni kita cuba lagi.